Iwan, bukan macam tu lah. Kan tadi mak dah cakap susu macam ni. Tengok macam ni. Iwan. Kenapa dengan kamu ni? Cakap dia tak tengok pula. Cakap hatilah kamu Iwan. Main dia macam mana tu? Iwan, Iwan nak makan apa sekejap lagi? Mak nak masak sekejap lagi? Iwan, tengoklah mak. Kenapa tak dengan si Iwan ni? Risau pula tengok ni. Dekat itu. Hai. Dia nak duduk. Assalamualaikum semua. Hari ini kita ada Miss Aisyah untuk melawat kita pada hari ini. Miss Aisyah dia akan periksa keadaan kesihatan korang. Dia akan periksa tinggi, berat, lepas tu nanti dia akan ajar cara nak berus gigi. Okey. Kalau macam tu, boleh tak kalau cikgu minta korang beratur sebab kita akan cek tinggi dengan berat dulu. Tapi pastikan jarak-jarak ya. Cuba Satu dekat darah. Dia sampai satu je. Satu, dua, tiga. Kan? Kalau awak tak pergi ada batu, dia kau ambil nanti tu. Okay, terima kasih. Oh, kenapa dengan dia? Prestasi dia. Tapi dia tak cek lagi dekat dengan dia lain. Kita tak apa nanti kita buat. Yes. Kita tak kita cakap benda ni tak kita sini. Boleh saya. Cikgu. Saya nak cakap pasal iman ni. Ini berdasarkan pemahaman saya. Iman ni ada simptom-simptom seperti yang tidak sepatutnya ada pada budak pada umur begini. Seperti bila kita bercakap, dia tak respon, terus kalau kita panggil pun tak respon, terus bercakap dia tak nak layan. Itu saya takutlah dia simptom-simptom ini amat bahaya dan dapat berkesan dia pada akan datang. Jadi perkara ini kita perlu bawa ke depan lah. Kita perlu bincang kepada ibu bapa dia. Cikgu perlu panggil lah untuk kita bincang semua. Lepas tu kita nasihatkan mak dia untuk pergi ke doktor untuk ambil surat dari daripada PIKIS. Oh, terima kasih Miss. Okay, nanti saya call apa-apa. Assalamualaikum. Saya Iwan. Ini Puan Hana ke? Saya Puan Hana. Kenapa dia cikgu? Puan Hana kat mana sekarang? Oh, Puan Hana, boleh tak kalau saya nak minta Puan Hana datang ke sekolah? Sebab saya sesuatu nak bincang dengan Puan Hana berkaitan dengan Iwan. Dia tu cikgu. Boleh cakap. Kalau Puan Hana free petang ni, Puan Hana boleh datang sebelum ambil Iwan. Kita jumpa kat sana ya Puan? Puan Hana akan datang setelah berbincang dengan dia dengan pasal itu pasal asmara. Puan Hana sini esok. Sorry, tak selesai. Puan Hana, ini hari ni. Jadi saya katakan ni saja. Dia di dalam list komitinya akan melawat naskah ni setiap bulan. Tapi sebenarnya ada dua perkara yang kita makan anak. Kita nak Iwan. Kenapa dia pendek? Kami simpan. Rasa sekarang ni kalau ada nanti nanti katanya tak majlis melusul dalam ni semula ini dia akan bagi buku buat pemeriksaan dua. Jadi untuk dua juga kakak pembelajaran dia. Terima kasih. Saya nak minta abang dia. Ada datang. Puan Hana. Ada ke dia buat apa mama dia?
Dengan baris ni. Dan hari ni pada apa? Awak dah yang ni. Tengok anak ni. Ha. Macam tu kan? Memang macam tu daripada doktor. Sebelumnya saya tanya mak dia lah. Memang kat rumah pun dia memang macam tu. Okay, seterusnya Muhammad Iwan sila masuk ke bilik doktor. Okay, Puan Hana silakan bilik doktor. Okay. Tapi Iwan duduk dengan akak. Kita pergi main kat luar. Iman dia duduk dengan akak Jom. Follow akak. Iwan nak Iwan kan? Jadi doktor macam mana dengan keadaan saya? Tu lah yang saya nak cakap hari ni kan. Sebelum tu Puan Hana, tolong je Macam tu lah doktor, dekat rumah masih ini daripada Puan punya mengiut Puan yang view lah. Nanti kita akan buat selain ini kita akan buat lagi banyak test untuk tengok anak Puan punya perkembangan dia tu dengan orang lain, dengan dia sendiri, macam dia react tu, macam mana, sejauh mana pergi. Okay, macam kau tahu autism ni dia gangguan kebesaran lah. Sebab kanak-kanak tu akan mengalami masalah dalam komunikasi, nak membesar. Nanti kalau kita datang lagi, kita akan buat lagi banyak test. Kita ada datang kan, kita ada letak anak kau dalam bilik kan, macam lain. Okay, ni rekaman daripada hari tu punya lah. Anak Puan, kita tinggal dalam bilik, kita pergi main, pasang cerita. Memang dekat rumah macam ni lah. ada satu perkataan tu dia ulang je balik dia tak boleh cakap perkataan lain langsung kalau dia dapat tangkap satu perkataan tu. Ni macam mana dia dengan, memang macam ni ke? Dengan orang lain Campak barang. Kalau dia betul-betul marah tu campak barang semua dekat rumah. tangan tu memang macam tu lah. Dekat rumah memang macam tu. Baru jadi ke? Saya mau tengok tahun ni lah start dia. Sebelum tak ada pun sebab saya ingatkan normal lah macam untuk kalau nak 4 tahun anak. Kan. Puan ni masih belum confirm. Nanti Puan akan datang lagi, kita buat lagi test lain. Boleh Puan? Anak saya tak ada waktu insyaAllah. Iwan, sini masuk kereta ni. Anak, Iwan, anak. kenapa dengan Mama Iwan? Sikit lagi nak masuk kereta tu nak balik dalam rumah ni, jom. Iwan, Iwan, jom. Sakit tak amat. Nak masuk kereta, mana dekat orang. Tolong betul lah. Dia tengok tu habis lah. Mak dia ni tak terjaga anak ni. Dia viral kan. Dia padam muka mak dia. Tak panggil-panggil. Kita dekat sikit lagi ni. Bawa macam tengok rumah. Jomlah masuk kereta. Jangan nampak keras macam ni. Tolonglah. Dengarlah cakap Mak. Dah nasihat. Iwan. Mak minta maaf, Iwan. Mak tak tahu juga kamu tahu. Iwan.
Okay, Farhana sudah masuk. Okay, Farhana, seperti kita tahu bahawa anak puan memiliki penyakit autism. Jadi kat sini saya nak cadangkan pendaftaran anak puan ke sekolah jabatan pendidikan khas, iaitu di bawah Kementerian Kerajaan. Dan borang untuk pendaftaran boleh diambil di Jabatan Pendidikan Daerah. Boleh mana? So kalau puan nak daftarkan anak puan dia bukan sekolah bukan kerajaan, puan boleh daftar kat sekolah nasional kerajaan, National Autistic Society of Malaysia. Kat sini bukan ada kerajaan. Lepas tu satu lagi, saya nasihatkan puan untuk daftar sebagai orang OKU untuk Iwan. Sebab dari sini kita dapat banyak manfaat. Contohnya, kita dapatlah dana daripada tu, dan akan mempunyai keutamaan lah untuk anak yang mempunyai kad OKU itu. Lepas tu, borang pendaftaran untuk kad OKU itu boleh diambil di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Boleh apa? Terima kasih Nasihat. Ada apa boleh dikait sebelum tahun? Oh, untuk tangkap ini itu sahaja. Sekejap lagi puan boleh pergi ke bilik doktor. Okey, terima kasih ada saja. Assalamualaikum Puan. Nama saya Puan Aisyah, sebagai kaunselor untuk hari ini. Okey, berdasarkan apa yang saya dapat, hari ini Puan ada buat appointment dengan saya. Nama Puan Hana kan? Ya saja. Okey, berdasarkan dekat sini juga, dia ada cakap yang Puan ada masalah dengan anak Puan. Jadi, Puan sudi berkongsi apa masalah tersebut dengan saya? Okey, bolehlah Puan Macam ni cerita. ceritakan. Terima kasih Puan kerana sudi berkongsi masalah Puan dengan saya. Berdasarkan apa yang saya boleh simpulkan dari masalah Puan ni, anak Puan ni ada masalah autism kan? Okey. Anak bercakap. Bila anak ada masalah autism ni, dia ada macam-macam ragam lah kan? Ada suka marah, semua benda tu. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan dekat Puan pada masa ni, Puan kenalah banyak sabar. Sebab Puan orang yang terdekat dengan anak Puan. Jadi Puan yang faham anak Puan tu macam mana. Puan kena banyak bersabar, kena banyak layan kerenah dia dan banyak bagi masa untuk dia, bagi perhatian untuk dia. Okey, di sini saya nak kongsikan salah satu support group untuk ibu bapa yang ada anak autism. Dekat sini menggunakan platform media sosial Facebook. Apa yang saya tahu, media Facebook ni selalunya semua orang ada. Jadi saya harap puan bolehlah join group ni. Dekat group ni puan boleh berkongsi masalah puan dengan ibu bapa yang lain. Sebab selalunya ibu bapa yang mempunyai situasi yang sama je, yang faham keadaan ibu bapa tersebut. Dekat sini juga puan boleh ambil sedikit tips dari ibu bapa lain macam mana nak mengatasi masalah ini dan nak handle anak-anak yang ada autism ni. Puan faham ke? Baiklah, saya cubalah apa yang Puan Aisyah katakan untuk join support group. Saya harap saya boleh ikutlah dengan nasihat. Okey, berikutnya kalau puan rasa terlalu marah dengan anak puan, puan kenalah banyak sabar. Kita sebagai orang Islam kena berzikir, banyakkan selawat. Kalau puan rasa nak marah sangat-sangat, puan duduk, dia ambil wuduk. Dan saya harap apa yang saya kongsikan hari ini bolehlah sedikit sebanyak membantu masalah puan ni ya. Dan kita punya sesi tamat pada sekarang pukul 10 pagi. Jadi jika puan ingin untuk teruskan sesi seterusnya, puan boleh call number yang puan call sebelum ni dan book untuk appointment. Thank you Puan Aisyah. Terima kasih. Terima kasih sebab datang jumpa saya. Secara kesimpulannya, autism adalah penurunan ketara dalam interaksi sosial dalam bertindak balas, komunikasi, pelbagai aktiviti dan minat yang terhad. Tiada rawatan dan pencegahan utama dalam merawat penyakit autism. Rawatan dan intervensi pendidikan hanya bertujuan untuk mengurangkan simptom dan memaksimumkan fungsi kanak-kanak autism dalam aktiviti seharian. Selain itu, peranan pertubuhan bukan kerajaan seperti NASUM adalah sangat penting dalam memberi kesedaran mengenai autism kepada orang ramai dan masyarakat. Hal ini kerana terdapat masih ramai yang tidak tahu mengenai autism dan mempunyai stigma mereka yang tersendiri terhadap kanak-kanak autism. Menjaga anak autism bukanlah satu perkara yang mudah kerana terdapat pelbagai tingkah laku agresif dan hyperaktif kanak-kanak ini yang begitu mencabar untuk diuruskan. Cabaran ini diburukkan lagi apabila masyarakat tidak memahami dan tidak memberikan sokongan.
malah menghina dan memandang rendah terhadap golongan istimewa tersebut. Justru itu, kesedaran mengenai autism amatlah penting dalam membantu ibu bapa yang mempunyai anak autism. Dalam pandangan Islam, anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang tuanya. Kehadiran anak-anak disebut sebagai berita baik dalam ayat ke-7 surah Maryam. Selain itu, ia juga dikatakan sebagai hiburan kepada pandangan mata dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Oleh itu, ibu bapa perlulah bersyukur dengan kurniaan tersebut walaupun keadaan anak mereka tidak seperti orang lain. Hal ini kerana semua anak-anak merupakan anugerah yang terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala.